Ketua Mengkang. Terima kasih Yang Bertua. Pada 26 September saya telah menulis kepada Perdana Menteri dan disahkan penerimaan pada keesokannya, iaitu memohon supaya Perdana Menteri sendiri mengumumkan usul khas langkah-langkah kerajaan untuk menangani krisis kenaikan harga barang dan juga kejatuhan mata wang negara yang menjejaskan kehidupan rakyat. Sekiranya Perdana Menteri tidak bersedia mengemukakan, saya mohon supaya Perdana Menteri memberi laluan kepada Ketua Pembangkang mengemukakan usul berkenaan. Tidak ada keputusan tamat Perdana Menteri, maka pada 30 September saya telah menulis kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan disahkan penerimaannya supaya Dewan membincangkan permasalahan ekonomi yang melibatkan krisis kenaikan harga barang dan kejatuhan parah mata wang negara yang telah menjejaskan kehidupan rakyat, dan isu ini teramat memberi kesan kepada rakyat dan negara. Jadi saya mohon persetujuan yang berbahagia Tan Sri Speaker, kerana keadaan seperti mana telah kita tekankan, merudumnya pertukaran kadar wang ringgit sekarang ini dan juga kos sara hidup yang meningkat, dan ini ditambah dengan beberapa isu seperti aliran modal keluar dalam tempoh yang terdekat yang saya sebutkan, itu terlalu tinggi 123 bilion ketimbang aliran masuk. Dan ini ada kaitan juga dengan jaminan Perdana Menteri akan adakan siasatan rapi tentang pengaliran luar, termasuk Pandora Papers yang sampai sekarang tidak ada keputusan dan maklumat lanjut. Dan saya tekankan ini Yang di-Pertua dan minta Yang di-Pertua berikan perhatian. Kerana kalau katakan ini boleh dibincangkan, dibahas dalam belanjawan, yang saya boleh jangka jawapannya, itu belanjawan ini munjuran pendapatan tahun depan dan belanjawan tahun depan. Yang saya kemukakan permasalahan sekarang dan yang dikemukakan sebelumnya. Wang beratus bilion ringgit dibawa keluar oleh pemimpin sekarang dan dahulu dan tidak ada siasatan. Kemudian kita bicara beberapa ratus ringgit ataupun beberapa untuk orang-orang miskin yang dikemukakan oleh kerajaan. Jadi hal yang pokok iaitu pengurusan dana dan pengaliran keluar simpanan wang besar oleh pemimpin-pemimpin sekarang dan lalu tidak disiasat. Dan ini bagi saya ada kaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan merudumnya ringgit yang akan menjejaskan kehidupan rakyat. Jadi saya mohonlah supaya Yang di-Pertua bertegas memberi laluan supaya ahli-ahli Dewan membahaskan hari ini juga dan kemudian dijawab oleh Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Mengkang. Saya mengaku terima sesalinan surat Yang Berhormat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai usul yang hendak difailkan. Saya juga menerima usul Yang Berhormat Ketua Pembangkang pada bertarikh 30 September 2022 untuk membincangkan masalah yang berbunyi berikut. Saya petik bahawa Dewan yang bersidang pada hari ini membincangkan permasalahan ekonomi yang melibatkan krisis kenaikan harga barang dan kejatuhan parah mata wang negara yang telah menjejaskan kehidupan rakyat, dan isu ini teramat memberi kesan kepada rakyat dan negara. Itu usul yang difailkan. Saya dapati bahawa usul tersebut tidak perlu disegerakan Yang Berhormat kerana sebab-sebab yang telah saya nyatakan kepada Yang Berhormat melalui surat saya yang bertarikh hari ini. Antara lainnya ialah kerana
persoalan tersebut telah pun dibincangkan di dalam Dewan ini amat banyak kali sebenarnya, 8 kali sebenarnya, Yang Berhormat, termasuklah juga usul tergempar yang difailkan oleh Yang Berhormat Pulai, kalau tidak silap saya. Malah pada hari ini pun terdapat 2 soalan yang mendekati perkara yang dinaikkan oleh usul tersebut yang telah dijawab secara panjang lebar. Saya telah memberi 8 soalan untuk diajukan kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi pada pagi tadi, dibincangkan selama 45 minit lebih kurang, dan besok pun ada lagi 1 soalan, Yang Berhormat. Malah seperti yang Yang Berhormat kata tadi, Yang Berhormat memang amat peka terhadap apa yang mungkin saya katakan. Sesi inilah sesi bajet di mana kita akan membincangkan bajet selama 23 hari, peringkat dasar dan peringkat jawatankuasa, insya-Allah. Dan saya pasti isu ini akan diperdebatkan, akan dibahaskan oleh semua ahli parlimen dan akan dijawab oleh Yang Berhormat menteri-menteri yang berkaitan. Oleh itu, saya terpaksa menolak usul tersebut, Yang Berhormat. Terima kasih. Tuan Sri Yang Tua, saya dah jelaskan belanjawan pada pengertiannya adalah unjuran pendapatan dan belanjawan tahun depan. Ya. Itu pertama. Walaupun Yang Dipertua seperti biasa lazim tahu ahli-ahli Yang Berhormat akan memanfaatkan waktu itu membahaskan keadaan kini dan juga masa depan. Baik. Ya. Yang kedua saya jelaskan di sini, jawapan-jawapan yang dalam sesi soal jawab itu memberi ruang pada menteri memberi kuliah kenyataan, tapi tidak ada perbahasan. Ada soalan tambahan sedikit tapi sangat terbatas. Isu seperti kejatuhan ringgit umpamanya dijawab, perang Ukraine, Rusia yang berlaku di seluruh dunia itu tidak menjawab permasalahan harga barang makanan yang meningkat kerana kejatuhan nilai ringgit. Yang keduanya, dalam soal ini juga, dalam kos sara hidup, itu permasalahan sekarang, bukan untuk dibahaskan sebulan lagi. Jadi kita minta beberapa pendekatan supaya baru oleh kerajaan, supaya dapat meyakinkan ada langkah-langkah yang segera. Kita tak boleh pandang ringan. Bila jawapan menteri, kita akan tambah beberapa peruntukan. Dia tak lihat bahawa penambahan itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan hidup harian rakyat. Jadi yang saya tekankan, supaya beri keutamaan. Ada urgensi masalah. Masalah apa lagi yang dihadapi oleh rakyat sekarang? Masalah kos sara hidup. Dia lebih utama daripada semua yang lain. Jadi kalau itu tidak boleh dibahaskan, saya bimbang akan dipertikaikan peranan parlimen ini. Begitu juga kejatuhan ringgit. Penyelesaian yang dijawab oleh menteri itu soal tindakan terbaru. Keyakinan kepada sistem menyebabkan ringgit itu tidak pernah pulih dengan baik, itu bukan bulan ini. Itu dah berlaku sekian lama. Tetapi kerana tahap perbahasan dan perbincangan itu tidak telus dan terbuka, jadi ada masalah. Kita tak dapat rungkai masalah itu dengan meyakinkan. Jadi saya dengan sedikit pengalaman saya dalam mengerti kewangan, saya tidak dapat terima jawapan yang begitu, bagi saya standard jawapannya. Ya, tidak menunjukkan ada kesediaan menerima ada masalah dan krisis. Ini kenyataan yang berulang kali dibuat seolah-olah boleh selesai. Dia tidak ada perasaan keprihatinan bahawa ada masalah yang real yang dihadapi oleh rakyat. Banyak kategori. Bukan saja veteran tentera yang bangkitkan baru-baru ini, tapi semua. Saya ke Port Dickson dan tidak terlepas daripada permasalahan ini. Tapi apa jawapan menteri? Unjuran pertumbuhan meningkat dan kita boleh pulihkan ekonomi. Ini cakap apa? Ya, boleh menyenangkan setengah pihak tetapi membebankan rakyat yang terpaksa hadapi masalah harian. Ini terpulanglah kepada kebijaksanaan dan wewenang speaker. Terima kasih.